definisi, perundangan kecil ataupun undangan subsidiari telah menjadi sebahagian daripada sistem pentadbiran. Hanya Parlimen atau DUN mempunyai kuasa membuat undang-undang dan kuasa ini tidak dimiliki oleh badan pemerintah dan badan kehakiman. Menurut Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967, perundangan kecil ditarifkan sebagai apa-apa pengisytiharan, kaedah, peraturan, perintah, pemberitahu, bylaw atau lain-lain perundangan yang dibuat di bawah mana-mana akta, enactment, ordinan dan lain-lain kuasa yang sah dan mempunyai kuat kuasa undang-undang. Untuk bentuk perundangan kecil mempunyai 3, iaitu peraturan atau perintah. Yang kedua itu bylaw, undang-undang kecil, dan yang ketiga iaitu pemberitahuan. Untuk contoh perundangan kecil ialah Akta Induk, iaitu Ordinan Lalu Lintas Jalan 1958, dan perundangan kecil iaitu Tempat Letak Kereta. Prosedural ultravirus ia merujuk kepada keputusan berasaskan perundangan kecil yang akan dibatalkan jika ia dibuat tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Akta Induk. Prosedur ini mempunyai 2 bentuk. Yang pertama, mandatory, diwajibkan, dan directory, arahan. Kegagalan untuk mematuhi prosedur yang mandatory akan mengakibatkan perundangan kecil itu menjadi batal. Sementara kegagalan untuk mematuhi prosedur yang directory tidak akan membatalkan perundangan kecil tersebut. Namun, mahkamah boleh bersikap fleksibel dalam menentukan perkara ini. Antara kes yang berkaitan adalah Agricultural Horticultural versus Aylesbury Mushroom. Di dalam kes ini, mahkamah memutuskan kegagalan untuk membuat perundingan dengan badan-badan tertentu sebelum membuat arahan adalah tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kesannya keputusan yang dibuat adalah terbatal dan tidak sah. Substantif ultravirus adalah merujuk kepada sama ada sesuatu tindakan perundangan kecil yang dibuat berasaskan undang-undang ataupun tidak. Sekiranya perundangan kecil dibuat terkeluar dari hak kuasa dan tidak berasaskan undang-undang, maka perundangan kecil itu dianggap ultravirus di luar bidang kuasa dan tidak sah. Prinsip dalam substantif ultravirus terdapat 2, iaitu Seksyen 23 dan Seksyen 24 Akta Tafsiran 1967. Seksyen 24 Akta Tafsiran 1967 menyatakan mana-mana perundangan kecil yang bertentangan dengan akta, termasuk akta yang membenarkan perundangan kecil dibuat, adalah batal setakat mana ia bertentangan. Akta meliputi semua undang-undang persekutuan sama ada dipanggil akta, enactment atau ordinan. Seksyen 23 pula memperuntukkan bahawa apa-apa sahaja yang dilakukan di bawah sesuatu perundangan kecil hendaklah disifatkan ianya sebagai dilakukan di bawah akta itu atau lain-lain undang-undang bertulis di bawah mana perundangan kecil dibuat. Baiklah, saya akan sambung pembentangan dengan topik sebab-sebab kenapa perundangan kecil terbatal. Yang pertama adalah disebabkan oleh Akta Induk yang menerokan kuasa kepada perundangan kecil bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini bermakna mahkamah akan membatalkan perundangan kecil jika didapati Akta Induk yang menerokan kuasa untuk perundangan kecil bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, kita boleh lihat di dalam kes Johnson Tan Han Seng. Sebab yang kedua adalah perundangan kecil bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini bermakna jika perundangan kecil bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, maka perundangan kecil tersebut akan terbatal. Contohnya, kita boleh lihat di dalam kes Osman and Anor. Yang ketiga disebabkan oleh perundangan kecil bertentangan dengan Akta Induk. Akta Induk merupakan asas kepada perundangan kecil. Maka apabila sesuatu perundangan kecil yang dibuat tidak mengikut Akta Induk, kesahihan perundangan kecil itu boleh dicabar di mahkamah. Contohnya, kita boleh lihat di dalam kes Ghazali. Dan yang terakhir adalah disebabkan oleh perundangan kecil yang dibuat oleh kerajaan negeri bertentangan dengan Undang-Undang Persekutuan. Ini bermaksud mana-mana perundangan kecil yang dibuat oleh kerajaan negeri bertentangan dengan Undang-Undang Persekutuan adalah batal. Ini diperuntukkan di bawah perkara 75 Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, kita boleh lihat di dalam kes Rajamah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah extended ultravirus yang mana terdapat 4 perkara yang perlu ditekankan dalam perkara ini. Yang pertama ialah perundangan kecil tidak boleh berkuasa ke belakangan, yang mana di bawah Seksyen 26 perundangan kecil boleh berkuasa ke belakangan pada tarikh yang tidak lebih awal dari mulanya berkuasa. Yang kedua ialah perundangan kecil tidak boleh mengeluarkan bidang kuasa mahkamah untuk membuat semakan semula, yang mana ia hendaklah diperturunkan dengan jelas di bawah Akta Induk. Kegagalan berbuat demikian boleh membatalkan keputusan yang dibuat di bawah perundangan
perundangan kecil. Seterusnya ialah perundangan kecil juga tidak boleh menggunakan levy atau cukai. Ianya boleh berbuat demikian jika ada peruntukan yang nyata dalam akta induk. Seterusnya yang terakhir ialah peruntukan kecil tidak boleh mempunyai peruntukan yang tidak munasabah, di mana Ketua Hakim telah menjelaskan maksud tidak munasabah sebagai didapati berat sebelah jelas berlaku ketidakadilan dalam operasinya, buat niat tidak suci, ataupun yang melibatkan penekanan atau gangguan terhadap hak individu. Dalam kes ini, pihak berkuasa telah mengeluarkan bylaw yang menghalang pemain muzik di sekitar kawasan perumahan. Bylaw telah dicabar oleh tuan punya kedai yang mainkan muzik di dalam kedainya. Mahkamah memutuskan bylaw adalah sah, tetapi ia boleh dicabar atas alasan tidak munasabah.